Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis penyampaian sijil persaraan bagi para pegawai dan kaki tangan jabatan berkenaan bagi tahun 2021. Majlis diadakan kemarin di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi majlis dalam ucapannya berkata, setelah berkhidmat dalam tempoh purata 30 tahun dengan kerajaan, para pesara telah menyesuaikan diri dalam fasa persaraan dan menikmati alam persaraan masing-masing. Penyampaian sijil dan cenderahati kepada 161 pegawai dan kaki tangan disempurnakan oleh Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keramaian pelatih yang menyertai program Khidmat Bakti Negara PKBN bagi pengambilan ke-11 tahun ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah PKBN. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran PKBN bagi pengambilan ke-11 kemarin. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, pencapaian tersebut setentunya mencerminkan keberkesanan serta impak positif kepada pelbagai lapisan masyarakat khususnya para belia. Majlis berlangsung di kem latihan PKBN Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Walaupun masih berdepan dengan pelbagai cabaran semasa, kesinambungan dalam pelaksanaan latihan atau continuity of training adalah amat penting dan mustahak bagi memastikan masa depan para belia untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan cemerlang. Tahun ini menandakan tahun ke-6 PKBN menggunakan kem kekalnya di Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Keseluruhannya, 550 pelatih iaitu 406 pelatih lelaki dan 144 pelatih perempuan mengikuti program berkenaan bagi pengambilan ke-11. Memberikan dia berdisiplin dan menjadi menjadi seseorang yang dapat mempunyai nilai-nilai yang dapat membantu bangsa dan negara lah, salah satu daripadanya. Mana tahu suatu hari lagi nanti orang akan melanjutkan tempatnya orang, maksudnya tempat akan masuk askar ke apakah polis ke apakah. Agar saya dapat menepati masa lebih betul, pandai hidup berdikari dan pandai menepati masa. Untuk melatih diri saya dan mendisiplinkan diri ke arah yang lebih baik. Mencabar diri melakukan perkara yang baru, keluar dari comfort zone dan belajar berdikari. Institusi Guaman Syar'i merupakan bidang perkhidmatan yang penting bagi menyelesaikan pertikaian. Berucap pada Majlis Penyampaian Sijil Peguam-Peguam Syar'i kemarin, Ketua Hakim Syar'i menjelaskan para fuqaha membuat penelitian rapi bagi menjaganya agar tidak disalahgunakan kerana penyalahgunaannya boleh membawa kepada penganiayaan, permusuhan dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sistem kehakiman. Dalam ucapannya, Yang Berhormat bin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar juga mengingatkan kepada para peguam syar'i serta pihak pendakwa syar'i untuk menanam sikap ambil tahu dan proaktif dalam mendapatkan arahan amalan Ketua Hakim Syar'i yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan. Oleh pegawai-pegawai mahkamah sama ada ia hakim-hakim syar'i, pendaftar-pendaftar, peguam-peguam syar'i, pendakwa-pendakwa syar'i dan pihak-pihak yang berkenaan. 19 peguam syar'i menerima sijil pada majlis ini menjadikan jumlah keseluruhan peguam syar'i yang berdaftar seramai 175 orang. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halwa Agama. Majlis berlangsung di bangunan Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah Bandar Seri Begawan.
Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Membeli Belah Times Square dan Yayasan Jepun sedang menganjurkan Festival Kebudayaan Jepun selama 2 hari. Malam tadi diadakan majlis pembukaannya. Hadir Pengira Muhammad Amir Rizal bin Pengira Najib Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuanan terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dalam ucapan perasmian antara lain berkata, Jepun dan negara Brunei Darussalam terus mengekalkan hubungan dua hala serta berharap pertukaran rakyat dengan rakyat dipertingkatkan dan hubungan persahabatan dalam pelbagai bidang diperkukuhkan. Festival diisikan dengan pelbagai aktiviti antaranya peraduan lukisan, bengkel dan demonstrasi. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini bermula pukul 11 pagi hingga 9.30 malam. Lebih 60 peserta menyertai program perkhemahan Belia Kampung Ukong. Program selama 4 hari itu diadakan di kawasan Lapang, Nong Tadion, Kampung Ukong, daerah Tutong. Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong dalam ucapan perasmian berkata, program perkhemahan tersebut merupakan contoh program pembangunan kapasiti belia yang sangat baik dan mendukung 4 strategi teras matlamat dasar belia negara. Ia adalah salah satu aktiviti pilihan yang dirangka bagi memberi pendedahan kepimpinan selaras dengan tema sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 iaitu Belia Siaga Masa Depan. Program diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Ukong melalui bahagian Biro Belia buat kali kedua dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Daerah Tutong, Persatuan Pengakap dan Persatuan Bulan Sabit Daerah berkenaan serta Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Minat dalam bidang permotoran dan pengembaraan sejak dulu lagi membuatkan salah seorang penunggang motosikal tempatan berani membuat pengembaraan ke luar negara dengan menggunakan motosikal. Di samping itu, beliau turut mempunyai impian untuk membuat pengembaraan ke pelosok dunia dengan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Mula merancang pengembaraannya sejak beberapa bulan yang lalu, Awang Muaz bin Haji Abdul Hamid yang juga yang dipertua Kelab Motosikal Veteran Brunei memilih awal bulan Disember untuk memulakan pengembaraan ke Indonesia. Pada ekspedisi kali ini, yang menurutnya sebagai kesinambungan daripada Patriotic Ride, Awang Muaz bersama rakannya memulakan pengembaraan dari Bandar Jakarta ke Pulau Bali, Indonesia. Berkongsi-kongsi pengalaman dan pendapat di sana dan juga terus kata ni melihat macam mana budaya Brunei dan juga budaya Indonesia itu macam mana. Aktiviti ini insyaAllah akan diaturkan oleh orang-orang di sana lah. Kata ni akan berkunjung di semua tempat wisata-wisata ni. Kalau di Brunei tempat riadah, tempat-tempat yang menarik seperti di Bromo. Diorang akan membawa di mana tempat untuk aktiviti-aktiviti mengambil sesi fotografi dan juga untuk kenangan-kenangan ketani. Berbekalkan pengalaman serta kesungguhan, pengembara motosikal tempatan ini memasang bendera kecil negara Brunei Darussalam pada motosikalnya. Sepanjang pengembaraannya, Awang Muaz juga akan membuat beberapa perhentian dan mengadakan perjumpaan bersama para peminat motosikal di Indonesia. Setiap kali tempat saya singgah itu, saya akan memberi satu buku kepada beri peluang mereka untuk menulis sesuatu yang di dalam buku ini yang untuk mengatakan Selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 39 tahun untuk mereka mengucapkan sesuatu untuk negara Brunei, dan salah satu daripadanya juga untuk mendoakan Brunei ini tetap maju dan untuk menuju wawasan negara 2035. Mudah-mudahanlah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga semua sekali akan berjalan lancar. Kini Awang Muaz telah berada di Pulau Bali, Indonesia, lebih 1000 km dari tempat beliau memulakan pengembaraannya. Dengan harapan misinya memperkenalkan negara Brunei Darussalam berjaya, Awang Muaz juga berharap cita-citanya untuk mengembara ke seluruh dunia dapat direalisasikan. Laporan Haji Aziz Ahmad untuk Berita RTB.
Terrarium iaitu perhiasan tanaman dalam bekas atau balang yang diperbuat daripada kaca atau plastik semakin mendapat tempat dalam kalangan penggemar hiasan dalaman rumah dan juga peminat botani. Jenis tanaman kecil dengan bentuk unik itu juga boleh menjadi sumber bahan pendidikan bagi memahami lebih lanjut mengenai kehidupan tumbuh-tumbuhan. Seni tersebut kini semakin dikenali malah menjadi antara hobi yang popular dalam kalangan suri rumah, remaja dan tidak kurang juga kanak-kanak yang ingin mencipta taman kecil sendiri. Terrarium dikenali sebagai keunikan dan keindahannya yang tersendiri. Para penggemar seni berkenaan juga berpeluang meningkatkan kreativiti diri melalui bengkel terrarium, tanaman kaktus dan sukulent yang dikendalikan oleh Creative Space Art Gallery and Studio. This workshop is really about building a gardening community and also being able to share gardening tips with people within the community, and also to give people another option for a very wholesome hobby. So far, every time we do have a class, there's a very good response. Bermula esok 12 Disember 2022, galeri pameran di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dibuka semula bagi kunjungan orang ramai. Galeri pameran tersebut dibahagikan kepada 9 galeri, antaranya Galeri Kebastarian Raja, Galeri Rambut Mulia Rasulullah SAW, Galeri Kasyur Sahabat Kesan Peninggalan daripada para sahabat dan Galeri Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali hari Jumaat. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan ikuti Facebook atau Instagram Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah seperti yang tertera. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhkan hukuman ke atas warga negara tempatan atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Badi Uzaman bin Mahat, 34 tahun, didapati bersalah kerana memiliki 74 kartun dan 9 paket rokok pelbagai jenis semasa operasi sepadu pasukan polis di Raja Brunei, cawangan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas bersama bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di kawasan Jalan Babu Raja, Kampung Beribi. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM60,000 atau 16 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan. 3 pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Andy Chandra Yulianto, 23 tahun, memegang pasport bilangan 03058080. Alvi Nurul Hayati, berumur 21 tahun, memegang pasport bilangan 08022268. Dan Emma Wati, berumur 24 tahun, memegang pasport bilangan 08654456. Bagi sebarang maklumat, hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian 26613334, talian kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah boleh berkunjung pada tarikh dan ke tempat seperti yang tertera. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 22422424 sambungan 5745 atau WhatsApp 87757745 atau 73757745 atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas.